Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran sekali lagi di Sembang-Sembang ASMB di mana kita bincangkan topik-topik mengenai pengurusan kewangan, macam mana nak mengatur bajet harian, mengatur hutang, mengatur pelaburan, pewarisan dan macam-macam lagi supaya kita dapat hidup selesa dan senang, insya-Allah ya. Dan topik hari ini kita bawakan berhutang tetapi lupa menilai kemampuan diri. Bagaimana elak hutang berlebihan? Kami jemput hari ini tetamu istimewa dari AKPK, Puan Nirmala Subramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Sektor Isi Rumah, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit atau lebih dikenali sebagai AKPK. Selamat datang Mala. Terima kasih bersama kami hari ini. Terima kasih Aimi. Okey Mala, kita nak dapatkan pandangan Mala dari AKPK juga kan tentang hutang ni Mala. Sekarang ni macam kita memang cabaran kehidupan tu menuntut kita masih kena ada berhutang. Nak beli rumah kena ada hutang, nak beli kereta dan juga graduan yang baru habis belajar pun kini ada pula hutang pendidikan nak dilangsaikan. Tapi sebenarnya dalam kehidupan boleh tak agaknya Mala kita elakkan daripada berhutang? Berhutang ni bukan nak dicakapkan hutang tu salah ya. Okay. Cuma bagaimana kita, apa tujuan kita berhutang itu. Jadi yang dibolehkan hutang. Dibolehkan tetapi lihat kepada tujuan kita berhutang. Okey, bagi sebagai contoh, sekiranya kita ingin membeli rumah kan. Kalau kita lihat harga rumah beratus ribu, mana daya kita nak simpan sebegitu hingga dapat membeli, betul? So jadi kita membeli rumah dengan mengambil pinjaman ya. Tetapi selalunya nilai rumah ni meningkat. Okay, so jadi bila nilai rumah meningkat, maka kita akan dapat pulangan yang jauh lebih tinggi daripada nilai kita berhutang. Betul. So jadi itu membawa pulangan kepada kita. Itu dipanggil hutang produktif, hutang yang produktif, hutang di yang mana baiklah. Hutang yang baik di mana kita boleh dapat pulangan dan kita boleh menambah nilai harta kita boleh menjana pendapatan dan dia dapat membawa balik pulangan lah, itu yang penting. Tetapi sekiranya kita mengambil hutang untuk menampung gaya hidup pula, seperti pergi bercuti, membeli gadget-gadget yang mahal harganya ya, ataupun sekarang ni banyak terma-terma untuk mencari pengalaman makan di restoran-restoran yang mahal dan sebagainya. So, jadi dia menggunakan hutang untuk menampung gaya hidup, itu yang kita katakan boleh membawa kepada keberhutangan yang tinggi ya, dan yang serius. Sebab dengan berhutang ni dia tak menjana apa-apa, cuma menambahkan beban ya. So jadi ini akan orang kata membawa masalah. So jadi berhutang tu boleh, cuma sebelum ambil apa-apa pinjaman kita kena lihat kepada tujuan kita nak mengambil pinjaman tu. Of course tujuan baik pun kita kena lihat kepada kemampuan kita. Jadi tujuan dan kemampuan Mala kan. Jadi dari pengalaman Mala sendiri dengan AKPK, apakah punca utama rata-rata kes yang diuruskan sampai mereka berdepan masalah hutang ni, dan mungkin ada kes yang boleh Mala kongsikan? Okey. So jadi sebenarnya kepada setiap pelanggan yang datang ke AKPK, kami akan bertanya, kami akan menanyakan kenapa ada masalah keberhutangan ni. Jadi statistik kami menunjukkan ramai yang menyatakan disebabkan tiadanya perancangan kewangan. Maksudnya dia tidak merancang berapa hutang yang dia sebenarnya mampu. Ini kalau kita lihat secara kesimpulan lah, boleh dikatakan kes yang kita selalu lihat adalah dia tidak faham apa kemampuan diri dia yang sebenar, berapa yang dia mampu ambil. Kita bagi contoh ya. Seorang yang lepas belajar, dah mula nak bekerja, antara pinjaman terawal yang dia akan ambil ialah pinjaman untuk membeli kereta. Okay? So, bila dia mengambil pinjaman untuk membeli kereta, dia akan diberikan satu ansuran dan dia akan melihat kepada kemampuan dia untuk membayar ansuran itu sahaja. Dia tidak pula lupa untuk menilai kepada kemampuan dia untuk membayar petrol, penyelenggaraan kereta tu, perlindungan dan sebagainya. Kos-kos tambahan dia tak nampak setiap bulan tu kan. Betul. Dia akan percaya kepada institusi kewangan dah kira, dia ingat itu yang mampu. Tapi institusi kewangan hanya nampak
kita punya gaji. Dia nampak berapa harga kereta tu. Itu yang dia nampak. Tapi dia tidak akan nampak perbelanjaan lain. So jadi komitmen sebenar kita hanya kita yang tahu. Jadi kita harus menilai komitmen-komitmen lain yang datang dengan pembelian tu sebelum kita komit. So jurang kefahaman di antara apa yang ditawarkan dengan apa yang kita mampu tu tak ada. Itu yang menjadi masalah. Jadi memang kemampuan tu kata kunci lah di sini kan. Ramai yang tidak berfikir panjang dan tidak merancang dan melihat kemampuan diri sendiri. Betul. kan. Kalau macam tu untuk mereka yang sebenarnya nak menambah aset, menambah kekayaan, ada tak strategi yang boleh diguna pakai untuk keadaan ni? Okey, kalau dia ingin menambah aset, menambah dia harus lebih kepada sebelum dia ambil apa-apa pinjaman, dia kira juga kemampuan dia yang paling penting. Nisbah hutang kepada pendapatan dia kena tahu di bawah kemampuan supaya dia dapat simpan, So di mana selalunya kalau kita kata nak tambah aset, nak melabur, orang kata saya tak cukup duit untuk simpan. Betul. So jadi saya kena aturkan pendapatan saya ni dalam konsep 40% untuk pembayaran hutang. Jangan lebih daripada tu. 50% untuk sara diri. Dan kita ada 10% ni yang kita boleh gunakan untuk simpanan, pelaburan dan sebagainya. Salah satu simpanan yang sangat penting ialah simpanan untuk waktu kecemasan. Sebab kita juga lihat ramai orang mula berhutang bila berlakunya sesuatu kecemasan. So jadi dia mula berhutang. So sebabnya dia tak ada simpanan untuk kecemasan. So dia harus mulakan dengan tu dan dia harus menyambung simpanan dia dengan membuat pelaburan supaya kita boleh mengatasi inflasi. Sebab sekiranya kita hanya menyimpan di akaun simpanan biasa dan sebagainya, pulangannya tidak membantu kita untuk menampung pembelian masa depan disebabkan kadar inflasi yang meningkatkan dan sebagainya. So kita tak cukup. So, jadi pentingnya adalah untuk melabur tu supaya dia boleh menampung kepada perbelanjaan masa depan dan sebagainya supaya dengan cara ni dia tidak akan berhutang lebih-lebihan nanti. Betul. Jadi maknanya memang dah jelas konsep labur dahulu tu boleh membantu kita menyiapkan diri kita, mengukuhkan keadaan kewangan kita supaya jangan terlalu banyak bergantung kepada hutang malah Betul. Seperti contoh sekiranya seseorang tu ingin membeli rumah dan sebagainya, dengan adanya pelaburan ni dia dapat menggunakan duit simpanan ini untuk membuat bayaran muka dan sebagainya. Jadi dia boleh kurangkan jumlah pinjaman yang dia ambil. Dan juga dia boleh membantu dia mencapai matlamat hidup dia bila dia katakan even dengan buat pelaburan dan sebagainya, dia boleh menikmati matlamat hidup dia yang lain. Dia ingin bercuti dan sebagainya, duit simpanan dah ada. Dia tidak perlu berhutang untuk benda-benda sebegini. Antara pelaburan yang mungkin Mala nak cadangkan kepada penonton? Banyak instrumen pelaburan. Kalau kita nak bandingkan dengan beberapa tahun dulu dengan sekarang, memang banyak. Tapi boleh dikatakan kita kena faham instrumen. Sebelum kita membuat apa-apa pelaburan, kita kena faham. So seperti ASB yang kita ada unit amanah dan sebagainya, kita kena faham macam mana kiraan dia, bagaimana untungnya. So kalau saya tak faham, kita mula kita harus cari pengetahuan dia. So saya pasti dalam laman web ASB banyak ilmu-ilmu yang dikongsi. So belajar dulu dan cari yang terbaik untuk kita membuat pelaburan. Baik, terima kasih Mala. Dan pesanan ringkas untuk penonton sebelum kita akhiri episod hari ini. Paling penting dari segi kewangan ni, kita kena buat perancangan, optimalkan semua peluang yang ada, wujudkan pendapatan sampingan, elakkan berhutang tinggi dan realiti penipuan kewangan ada, jadi kita harus berhati-hati. Baik, terima kasih Mala. Begitu tadi kita dah dengar dari Puan Nirmala dari AKPK macam mana nak elakkan dari berhutang terlalu banyak sampai kita terbeban, kan Mala? Terima kasih kepada anda semua bersama kami hari ini 10 minit sambil kita belajar macam mana nak mengelakkan dari berhutang. Teruskan bersama Sembang-Sembang ASMB di episod-episod akan datang kerana bukan sembang sebarang sembang, ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.